tanah Kelang melibatkan DBKL, di mana SPRM dah maklum balik kepada kami bahawa SPRM telah mula ambil tindakan, telah ambil kes ni, kes melibatkan seorang Tan Sri ni, bergelar Tan Sri. Tan Sri ni memang ada kes rasuah di mahkamah. Baru pagi tadi saya hantar satu surat kepada Dato' Bandar Baru. Saya nak jumpa Dato' Bandar Baru, saya nak bincang berkenaan isu melibatkan tanah Kelang lama ni, di mana saya pagi tadi saya ada jumpa pegawai khas Dato' Bandar, dan pegawai khas Dato' Bandar pun ada maklum saya SPRM telah mula minta segala butir-butir dokumen berkaitan, dan SPRM telah mula kan siasatan berkenaan isu tanah Jalan Kelang lama ni, di mana harga sebenarnya adalah ikut pasaran 80 juta ringgit, tapi Jabatan Penilaian buat penilaian sebanyak 35 juta ringgit, 830 ribu ringgit. Itu pun ada satu kes kenapa menilai bawah harga pasaran. Sebenarnya 80 juta, kenapa buat 35 juta 830 ribu, dan akhirnya jual 13 juta ringgit sahaja isu ni. Dan saya nasihat kepada Dato' Bandar KL, DBKL, supaya kita tak nak Tan Sri ni yang telah memiliki tanah ni halau peniaga kawasan tersebut ataupun pagar kawasan tersebut. Kalau mereka nak pagar juga, isu ni akan jadi lagi besar, di mana NGO-NGO seluruh Malaysia akan turun ke tapak tu. Pihak-pihak yang cuba melindungi Tan Sri ni, kita akan sabitkan dengan SPRM. Tak kira mana-mana pihak yang cuba melindungi Tan Sri ni. Dalam isu ni sebelum ni saya nampak ada berat sebelah, tapi bila SPRM dah ambil kes, saya nak tahu siapa yang nak lindungi Tan Sri ni. Ini yang kita, dan tengah hari tadi, pagi tadi juga saya dah hantar kepada Datuk Seri Azam Baki. Kita nak jumpa Datuk Seri Azam Baki, kita nak bincang berkenaan isu ni, isu tanah Jalan Kelang lama ni. Kita nak bincang, dan kita lihat isu ni melibatkan dua bekas menteri wilayah, dan akhirnya kami dapati ada seorang menteri wilayah, bekas menteri wilayah yang terlibat dalam isu ni, dan kita ada bukti-bukti yang tertentu yang kita boleh kemukakan kepada pihak SPRM, di mana kita ada bukti yang kukuh dalam isu ni, dan kita lihat ada dua bekas menteri wilayah yang terlibat, dan salah seorang dah tentu terlibat dalam isu ni, termasuk ada seorang ahli parlimen daripada parti Roket jadi orang tengah dalam isu ni untuk di mana membantu Tan Sri ini untuk dapatkan tanah tersebut. Saya harap SPRM akan telus dalam isu ni, dan dalam isu ni kita nampak clear cut memang ada unsur rasuah. Memang clear cut kita nampak memang ada rasuah. Ada soalan lagi nak tanya? Datuk, bagaimana dengan nasib peniaga di sana sekarang ni? Peniaga dalam ketakutan. Sebab apa? Sebelum ni Tan Sri ni pemilik tanah ni, kononnya dia dah memiliki tanah ni, bawa turun gangster. Saya pun dah bawa laporan polis, bawa turun gangster ramai-ramai. Kenapa nak bawa, nak kepung tempat tu, kenapa bawa turun ramai-ramai? Dia sepatut tukang welding, tukang pagar cukup dah. Kenapa nak bawa turun ramai-ramai? Nak menakut-nakutkan peniaga. Jadi saya minta pihak polis perlu berlaku adil dan neutral dalam isu ni. Tapi setakat ni pihak kerjasama polis tu ada. Saya harap pihak polis, OCPD Brifil perlu berlaku neutral dalam isu ni. Ada soalan? Ada yang netizen mengatakan sekarang kenapa ikhlas turun? Sebelum ni tak ada apa-apa isu pun pasal
Kelang lama. Oh, Jalan Kelang lama ni ikhlas terima aduan sejak 2018. 2018 kita buat sidang media. Yang hanya datang ni Malaysia Gazette seorang je datang. Satu media aja datang. Yang lain semua tak datang. Beberapa kali kita buat sidang media, satu media aja datang. Waktu kita buat laporan polis dekat Balai Polis Seri Petaling. Kes ni bukan baru, lama. Dan saya bawa isu ni kepada bekas Menteri Wilayah Khalid Samad supaya melihat isu ni. Akhirnya DPKL bagi peluang kepada peniaga sambung kontrak lagi, permit based on monthly. Dan dari situ pun saya nampak ada perkara yang tak kena. Kenapa bagi sambung bulan-bulan, kan? Sebab di kawasan situ ada seorang pengusaha dapat sewa daripada kerajaan persekutuan, di mana pejabat KPTG untuk 12 tahun. Mereka sewa dah 12 tahun sehingga hari ini. Dan akhirnya mereka nak batalkan, nak jual kepada Tan Sri ni tanah ni. Dan bila ikhlas masuk campur tangan dalam isu ni, akhirnya dapat sambung lagi. Dan saya bawa kepada SPRN sewaktu tu isu ni. SPRN kata tak ada kes, dah batal, transaksi dah batal. Tiba-tiba tahun ni 23 hari bulan 7 dah pindah milik. Ini yang berlaku sebenarnya. Bukan baru kita campur, dah lama. Cuma banyak media yang tak tahu. Malaysia Gazette ada sejarah dia berkenaan isu ni. Ya. Datuk ceritakan secara ringkas rentetan peristiwa itu dan melibatkan banyak pihak ke sebenarnya, pihak-pihak yang orang dalam. Boleh cerita secara ringkas tu. Okey, ini melibatkan pejabat tanah wilayah persekutuan. Sewaktu Covid tu saya dah hantar surat kepada pengarah. Saya nak jumpa, nak bincang. Bulan tak silap waktu Covid bulan 6 macam tu lah saya hantar. Tiba-tiba pengarah tu memang pencen. Waktu pencen dah bagi lulus belah tanah ni. Sebelum ni tolak, permohonan tersebut ditolak. Dan akhirnya bagi kelulusan kepada syarikat tersebut. Mesti mereka terima tekanan daripada pihak atasan. Dan akhirnya saya hantar itu surat. Saya nak jumpa pengarah baru, saya nak bincang isu ni. Mereka mengelak sehingga hari ni tak nak jumpa. Ini yang berlaku. Dan jadi saya nak tunjuk saya nak tunjuk berkenaan tanah ni, di mana minit datang daripada menteri yang bahagia Datuk Seri Datuk Bandar sila mohon tanah ni dengan segera dari PTG untuk dijual secara terus kepada sekian-sekian syarikat. Ini minit daripada menteri. Keliakat rasuah ni. Nak selamatkan diri macam mana lagi? Keliakat rasuah ni. Ini yang kita, bukti ni saya belum serah kepada SPRM. Saya tunggu SPRM panggil saya. Saya akan serahkan bukti ni. Ini keliakat. Jangan tanya saya dapat dari mana, kan. Jadi melibatkan pejabat tanah wilayah persekutuan, melibatkan jabatan penilaian yang padahal 80 juta, buat penilaian rendah 35 juta. Kau tim ke ni? Kita nak tahu ni kau tim ke, kan? Jadi jual pula 13 juta. Ini yang berlaku. Jadi saya harap kali ni SPRM akan saya rasa selama ni pun terus kita minta jasa baik Datuk Seri Azam Paki perlu memandang serius isu ni. Rakyat semua sedang menunggu nak lihat siapakah Tan Sri tersebut. Saya pun tak kenal Tan Sri itu. Saya pun tak pernah jumpa Tan Sri ni. Rakyat nak tahu siapa Tan Sri itu. Kalau boleh SPRM panggil Tan Sri ni, panggil media, kita pun nak tahu Tan Sri mana yang miliki tanah ni. Ini yang kita nak. Ada soalan lagi? Ini dah ada berhubung dengan Ketua Suruhanjaya KLM Datuk Seri Azam Paki.
Baru pagi tadi saya hantar surat. Saya bagi surat kepada Puan Azura PA kepada Datuk Seri Azam Baki bahawa kita nak bincang secara lebih detail. Bukan kita tak percaya pegawai peringkat bawah, kita percaya. Ada beberapa maklumat kita nak bincang dengan Datuk Seri Azam Baki. So maknanya surat clear cut tu dia mohon, lepas tu tiba-tiba lebih kurang dalam sebulan ke dalam setahun ke lulus. Ya. Waktu bekas Menteri Wilayah dulu, Datuk Seri Tunku Annan ni ada sampaikan kes-kes melibatkan tanah dalam wilayah persekutuan, ada 60 lebih bidang tanah ni, dan akhirnya transaksi ni dah hold, dah batal. Artinya yang mana yang terjual kena settle balik, serah balik, dan semua dah batal balik. Tiba-tiba ada orang salah guna minit yang diminikan oleh Tunku Annan ni untuk kelulusan tersebut. Ini yang berlaku lah. Ramai yang kata kerajaan dulu teruk, bagi kerajaan baru sama je 2 kali 5. Kan? Ini yang berlaku. Ini rakyat, bukan rakyat je, NGO pun penat lah. Dah penat dengan situasi macam ni, kan? Jadi tanah tersebut ada apa dibuat menggunakan ke? Mereka nak cuba pagar kawasan tersebut. Saya dah nasihat pegawai khas Datuk Bandar jangan pagar sehingga kes ni, isu ni selesai. Dari pihak Tan Sri itu yang pagar? Ya, Tan Sri. Datuk dakwa ada pemerintahan dua menteri wilayah terdahulu. Ya. Bagaimana setakat kes ni dalam pengetahuan menteri wilayah terkini? Macam mana ada dah diberitahu kepada? Saya rasa Menteri Wilayah dah tentu tahu isu ni. Hari itu pun Tan Sri Anwar Musa ada jawab dengan media. Beliau akan kaji benda ni dan siasat. Tan Sri Anwar pun ada sebut di mana setiap penilaian ni ada jabatan penilaian buat penilaian terhadap setiap aset ni bawah Kementerian Kewangan. Jadi apa yang Tan Sri Anwar sebut tu betul lah. Jadi dekat situ pun kita ada kes. Kenapa you nilai bawah pasaran? Padahal boleh dapat 80 juta. You jabatan penilaian ni buat menilai 35 juta, 830 ribu. Lepas tu jual pula 13 juta lagi. Kan? Bagaimana dengan bukti-bukti? Adakah bukti dah banyak? Bukti memang dah kukuh sangat. Memang tak ada siapa yang boleh terlepas lah dalam isu ni. Dah disampaikan kepada pihak SPRM? Sebahagian kita dah sampaikan SPRM. Sebahagian kita dah sampaikan. Di mana kita lihat dalam isu ni, yalah kita pun kena, pihak NGO pun kena berhati-hati juga. Saya dengar Tan Sri ni kebal, duit banyak, siapa pun boleh beli. Kan? Bukan kita tak percaya mana-mana agensi kerajaan. Ni Tan Sri ni berduit, boleh beli siapa pun. Kita khawatir lah kat situ. Kita pun kena berhati-hati. Walaupun kita kerjasama dengan SPRM ke siapa pun, ada maklumat sebab kita ada perlu simpan juga. Kita bukan pula-pula kita nak serah semua, kan. Sejak daripada 2018 sampai sekarang, ada tak dapat telefon saya daripada orang Tan Sri tu, saya nak bunuh awak ke apa? Setakat ni tak ada. Cuma hari tu berapa hari bulan 6 hari bulan kan, dekat insiden yang berlaku kat kawasan tapak tersebut. Bila peniaga panggil saya bergegas pergi kawasan tersebut, di mana saya lihat ramai duduk menunggu. Saya nampak memanglah saya nampak orang, saya tahu sebab apa. Suatu kes Sosma dulu, Sosma tahun 2018 di penjara Sungai Buloh ni, dulu Ikhlas ada bersuara tentang di mana kerajaan PH ada janji nak mansuhkan Sosma. Jadi kita buat protes. Akhirnya banduan-banduan ni keluar daripada penjara, dilepaskan. Yang siapa yang jadi mangsa Sosma. Dari situ saya tahu siapa ni gangster ni semua. Jadi waktu kejadian pada 6 hari bulan lepas dekat tapak tu, saya nampak muka-muka gangster ada. Saya kenal.
Jadi kenapa seorang Tan Sri ni, itulah saya kata, dia boleh buat apa je. Dia boleh guna gangster, dia boleh guna wang ringgit dia boleh beli sana, beli sini dan sebagainya. Ada soalan lagi? Respon kepada pihak SPRM macam mana? Tak, setakat ni SPRM dah yang saya sebut tadi tu dah mula dah siasat lah. Hari ni pun dah ada, saya dekat pejabat Datuk Bandar pun. Jadi Saya- Datuk sedang menunggu panggilan atau ada satu Tak, kita tunggu. pesanan- Yalah, dah tentu SPRM pun akan panggil kita juga. Saya akan bagi maklumat nanti, kan. Saya akan bagi kerjasama lah dalam isu ni.